ataupun nak buat umrah sedangkan mahram tak mau pergi sama. Boleh pergi ke tak? Saya kata berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, cerita seorang sahabat pergi berperang sama dengan Nabi. Dah sampai dah di medan perang tu, hati dia duk teringat di rumah lagi. Lalu dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, inni uktutibtu fi ghazwati kaza wa kaza. Dia kata, ya Rasulullah, aku difardukan untuk turun dalam perang bagian-bagian. Dia habangkan Nabi, aku ni diperintahkan, diwajibkan, difardukan untuk main perang. Sedangkan isteri aku, dia kata, kharajat hajatan. Dia nak pergi kerjakan haji. Bagaimana dengan keadaan aku main perang ni? Bagaimana dengan keadaan isteri aku yang nak pergi buat haji sedangkan aku tak boleh pergi sama dengan dia ni? Nabi bila dengar-dengar macam tu, Nabi kata kat dia, intaliq. Nabi kata, intaliq fahujja ma'amra'atik. Nabi kata, kalau begitu, hang pergi balik. Nabi kata, hang tak usah perang. Hang pergi balik, kerjakan haji sama dengan isteri kau. Daripada hadis itu, ulama buat kesimpulan, ibadat haji yang wajib sekalipun, suami pergi sama. Mahram kena ada. So, ulama buat keputusan, orang perempuan kalau nak pergi, mesti berserta mahram. Sama ada suami, atau bapa dia, atau abang dia, atau adik laki-laki dia. Dan ada pendapat ulama kata, ataupun diganti dengan dua orang perempuan yang thiqah, yang thiqat, yang dipercayai. Kemudian saya lajak sikit lah. Saya kata, perempuan yang dipercayai ni, di antara cara nak kenal dia, hak tak pakai mulut merah lah. Saya kata. Kalau hak jenis duk pakai gincu merah tu, kira tak masuk dalam kumpulan yang dipercayai. Saya kata. Balik-balik rumah dia telefon mai. Yang kata orang perempuan ni, telefon mai. Dia kata, ustaz, dia kata, ni elok jugalah ni. Susah, dia kata, nak dapat cakap dengan ustaz ni. Dia kata, ni alhamdulillah dapat ni, harap ustaz dengar sampai habis. Apa hal pula? Dia kata, ustaz, dia kata selalu bias. Dia kata, tu keset ustaz hak celang lama tu cukup bias. Kira duk salah orang perempuan aja. Dia kata, dah bukanlah kami nak komplain. Dia kata, betul lah, ada benda-benda yang sebut tu betul. Cuma ada satu benda yang ustaz lupa nak sebut. Ni husband ni pun ada perangai juga. Saya kata, apa perangai dia bah? Okey ustaz, ni saya sendirilah. Saya cerita pasal diri saya sendirilah. Dia kata, saya sendiri pun pakai tudung ni, dia kata on and off. On and off. Maknanya kadang pakai, kadang tak pakai. Saya kata, awak yang jadi lu tu. Pasal husband lah, dia kata. Bila kita pakai tudung, dia hangat lah, dia lemah lah, dia macam-macam. Kadang sampai peringkat kita kata dekat suami kita tu, kita kata kat dia, dia kata, yang pakai tudung, yang you duk hangat pasal apa? Yang pakai tudung, yang you yang jadi lemah pasal apa? Dia kata, kalau you pakai tudung, sungguhlah you hangat, you lemah. Ni yang pakai, bukan ada kena mengena dengan you. You jadi hangat, you jadi lemah pasal apa? Oh, marah kita pula, dia kata. Tu bab pakai tudung, dia kata. Ni bab mulut merah pula. Dia kata, kalau kita tak pakai mulut merah, dia kata, oh kacau ustaz, dia kata. Dia bawa kereta tu, melelong, dia kata, dia tengok orang perempuan mulut merah kata. Saya kata kat dia dalam telefon, saya kata, okey ni maklumat yang you bagi ni, saya nak masuk dalam keset. Ada, saya kata, masuk ni. Bagitahu sikit. Bagitahu kat siapa? Bagitahu kat husband air lah. Kadang-kadang dia kata, sampai poin kat tu ustaz, dia kata, dengan kerana kita tak pakai mulut merah tu, dia duk tengok rata tu kereta sampai melelong. Dia saja dia duk sindiak kita. Dia kata, tengok, mulut merah bagus. Saja dia duk kata, nak bagi kita hangat hati. Kita pun bila hangat hati, balik boh mulut merah. Dia kata, ustaz, dia kata ada dua ustaz. Yang pertama, jenis perempuan ketegak, tak mau pakai. Tak mau pakai tudung, saja nak pakai mulut merah. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, dia kata perempuan ni, dia memang nak pakai tudung dan dia memang tak mau pakai mulut merah. Tapi laki paksa suruh pakai. Yang ni ustaz mau tekan sama. Saya kata, tak apa. Kita nanti tekan. Malam ni tekan. Malam ni tekan. Jadi tertunailah hajat kawan tu. Dan saya pun bila dengar dia punya rumutan ni, fikir-fikir balik. Okey juga. Kita pun tak pernah teringat benda ni. Ada juga rupanya lelaki yang samdul ni.
Patut bila isteri dia jadi elok, dia patut mau bersyukur pada Allah. Dia patut mau letak dari dia sujud syukur, membesarkan Allah. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala takdir kepada dia dapat satu orang isteri yang mempunyai ciri-ciri isteri yang salihah, yang boleh membantu dia dalam ibadat dia. Dia tak banyak masalah dalam nak kendalikan isteri dia. Tapi dah dapat isteri baik, dapat isteri salihah, dia pula tidak buat serabut nak rosakkan isteri dia, sekaligus nak merosakkan rumah tangga dia sendiri. So kita bagi pesan benda ni kepada semua orang, pada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan semua. Kita jangan jadi suami yang macam ni. Baik. Dia kata bersabda ia, barang siapa sabar atas kejahatan perangai isteri dia, nescaya memberi oleh Allah Ta'ala daripada pahala seumpama yang diberikan akan dia, akan Nabi Ayub. Sabar dia akan bala, dan barang siapa perempuan yang sabar ia atas kejahatan perangai suami dia, nescaya memberi akan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seumpama pahala yang diberikan kepada Asyah isteri Fir'aun. Dua-dua pihak dapat pahala. Laki-laki kalau sabar diberi pahala seperti mana pahala yang Allah bagi kepada Nabi Ayub kerana kesabaran dia. Sabar Nabi Ayub, Allah uji dengan penyakit kudir yang tak ada ubat. Sampai ulat meletik keluar daripada kudir di kaki dia. Meletik keluar ulat tu. Allah uji dia. Berubat tak mau lega. Sabar Nabi Allah Ayub alaihi salam. Asyah isteri Fir'aun. Sabar dengan kerenah Fir'aun yang bebal sombong ni. Asyah sabar. Kerana kesabaran Asyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan pahala kepada dia. Orang perempuan kalau sabar, dapat pahala seperti pahala yang diberikan Allah kepada Asyah yang sabar di atas kerenah dan perangai Fir'aun itu sendiri. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawa sesungguhnya belum memadai membaikkan perangai serta isterinya itu menegahkan kesakitan daripadanya. Baik, dia kata sebagai suami, kalau sekiranya dia sabar tak pukul bini. Dan bini ni serabut. Dia sabar tak pukul bini dia. Itu tak cukup lagi, dia kata. Sabar macam tu kira tak cukup lagi. Tetapi lebih-lebih lagi daripada itu, iaitu hendaklah halim, yakni sabar, dan jangan lekeh marah pada ketika kurang akal perempuan itu. Kalau kita tengok di dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia cerita. Dia kata Nabi SAW nak pergi ke tempat, nak melakukan sembahyang Aidil Adha. Nabi nak pergi sembahyang Raya Haji. Nabi lalu di kawasan orang perempuan duduk. Bila Nabi lalu depan kawasan orang perempuan duduk, Nabi berhenti saat Nabi bercakap depan orang perempuan. Nabi kata, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, fa inni araitukunna aktsara ahlin nar. Nabi bila lalu depan kawasan orang perempuan duk tunggu ramai-ramai, Nabi berhenti, Nabi bagi satu pesan pada orang perempuan. Nabi kata, wahai orang-orang perempuan, tasaddaqna, kamu kena banyak sedekah. Nabi pesan ke orang perempuan, kamu kena banyak sedekah. Sungguhnya aku melihat orang perempuan adalah majoriti penghuni neraka. Nabi kata, sesungguhnya aku tengok orang perempuan adalah kebanyakan penghuni neraka. Di kalangan penghuni neraka tu ramai orang perempuan. Faqulna wa bima ya Rasulullah. Sahabat tanya, orang perempuan tanya, pasal apa orang perempuan ni jadi ahli neraka ya Rasulullah? Pasal apa? Qala, jawab Nabi SAW, tukthirul li'an. Nabi kata yang pertama, pasal orang perempuan ni dia suka duk laknat dia. Mulut dia tu, dia suka condemn lelaki dia. Dia pergi tempat kerja, sembang dengan kawan dia, dia peleceh lelaki dia. Dia balik rumah mak dia, dia cerita kat mak dia keburukan lelaki dia. Kalau sekiranya orang perempuan yang suka guna lidah, duk condemn lelaki, dia bakal jadi ahli neraka. Satu. Wa Firnal ashir, kata Nabi SAW, orang perempuan juga selalu suka nak rendah-rendahkan suami dia.
Bukan takat dia melaknat, condemn dan sebagainya. Dia merendahkan. Dia tak pernah pandang suami dia tu banyak